Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Assalamualaikum, Tika. Waalaikumsalam, Madam. Tunggu si siapa nama? Syafiqah. Kenapa kamu ambil independent? Sebab yang last time tu saya ambil repeat paper. Repeat paper? Saya ambil paper lain dulu yang repeat yang mana ada offer. Oh ya ke? Kamu yang batch baru ke batch lama? Batch 26. Oh, batch bawah ICCE ke bawah BBM? Bila kamu masuk? Kamu masuk belajar bila? Tahun 2016 Oh, batch lama lah ni. Batch bawah ICCE Kau kena buat FYP kan? Betul tak? tengah buat SFP. Batch baru rasa macam tak tahulah ada ke tak. Ada lagi banyak lagi nak tengah buat FYP. Banyak subjek nak kena satu lagi. Ni jelas. Lepas tu dengan FYP. Oh, okey. Mana Syafiqah? Aduh ni. Kamu kenal ke Syafiqah ni? Tak. Saya pun tak tahu dia batch mana. Oh, okey. Dah ada supervisor dah untuk ni, FYP. Belum lagi duk minta kat browser tu list supervisor yang baru sebab dalam website list yang lama yang lecture semua dah banyak yang bersara, ada yang dah tukar pergi tempat lain semua. Tak update.
Duk mesej tak reply, baca je. Siapa? Dia bagi banyak ke list? Tak ada, saya minta list untuk marketing je. Oh, marketing je. Marketing Tapi tak, Dr. Amira je. Saya dah penuh lah. Kalau nak lah Dr. Amira. Tanyalah dia kalau dia mampu lagi lah. Tak tahu lah. Sebab marketing ni lecturer dia agak busy lah. Boleh katakan sebab kita orang ada postgrad kan. Supervision. So memang kebanyakan lecturer marketing memang busy lah. Saya pun FIP pun dah berapa orang? Bawah saya 8 orang bawah saya. FIP. lah. Satu saya terpaksa tolak lah. Apa student ICCA ada ke bawah madam? Yang FIP semua student ICCE. Bukan dia orang korang patut habis bulan 7 ni ke? Itulah masalahnya. Dengan website down nak buat apa semua tak boleh. Nak add subjek kena manual email kat diorang. Tak boleh add dekat sistem lagi dah. Itulah. Problem. Saya punya supervisor pun senyap macam ni. Ni bulan 4 dah ni. Tapi adik lah yang dah grad bawah saya berapa orang dah. 4 ke 5 orang saya ingat. Mana Syafiqah ni? Tak tahulah. Dia cakap dia free waktu ni. Dah, Syafiqah dah masuk. Ya, saya. Lama saya nak tukar ni background. Background. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syafiqah batch tahun berapa? Batch 4. Batch 4. Baru ke lama? Lama dah. Masuk tahun berapa? 2017. Batch lama ni. Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, korang kenalkan saya. Pernah belajar ke dengan saya? Saya ada subjek dengan madam. Dah pernah dah belajar dengan madam? Subjek apa? OB. Oh, OB. Dah lama. Batch lama. Yang dekat ni, dekat KL tu Bukan, yang online juga hari tu. Oh, ya ke? Tak ingat saya ajar OB. Okay, alright. Untuk first class ni saya akan ajar chapter 1 sikit lah. Okay, just overview saja. Lalu saya akan ambil sejam 2 jam je lah. Cumanya ada certain kelas saya akan bagi gambar exercise yang kamu kena buat. Saya basically kalau saya buka exercise kamu boleh buat sampai hari Ahad pukul 12 malam tu lah. Itu nak gantikan quiz. Gantikan quiz. Saya lagi prefer macam tu so that korang nakal korang lagi tinggi ya. Okay. Untuk assignment insyaAllah next week lah baru saya bagi. Sebab korang tak ada business kan. So saya pun macam nak bagi business plan pun macam tak boleh lah sebab dekat dalam business plan tu dia ada financial punya projection tu. So korang nak buat by own idea ke ataupun korang nak buat based on korang punya company yang korang kerja ni lah. Ada idea? Ada kot sebab company saya tak rasa saya boleh buat. Idea. Okay. So idea business plan tu sangat dia satu page je business plan. Lepas tu saya akan suruh korang buat advertisement Canva, guna Canva nanti saya ajar. Lepas tu BMC, lepas tu ada presentation lah. So basically untuk untuk saya bagi semua, kamu nak buat secara group ke? Tapi group tak boleh lah juga sebab sikit. Assignment dia sikit, tak banyak. So kamu buat secara individu lah. Basically dia punya tu 60%. Okay. Dia punya camp 60%. Termasuklah exercise tu. Exercise tu nanti saya bagilah.
exercise, lepas tu pergi Canva, business plan satu page, BMC. Tu 60% lah nanti saya bagi-bagikan. Sebab dia orang minta saya buat final exam ada final exam 40%. So final exam korang boleh datang ke face to face? InsyaAllah madam, tak tahu lagi macam mana. Kau duduk mana? Syurga? Kelatan. KB. JB? Masih mas. Center KB. KB? Tika? Betul saya, madam. Okey. Kelantan pula Itulah. Tapi Syafika boleh turun ke kalau exam? Hari tu tanya ICCA cakap kalau macam exam macam mana sebab saya tu kan dekat ni KB, lepas tu cakap nanti recording. Macam online jugalah. Oh, online juga. Sebelum-sebelum ni memang buat final exam online ke apa? Pernah turun tak? Sebelum COVID. Pernah turun Sebelum lah. COVID lah. Okey. Sebab kalau nak buat online terus. Okay, so basically itulah final exam. Itulah sebab saya pun SEM ni saya ajar undergrad pun entrepreneurship juga. So saya rasa macam nak samakan je soalan, tapi sebab undergrad pun tak tahu dia punya final exam macam hybrid tau. Ada yang online, ada yang tak, ada yang kena datang face to face. So dia macam jadi pada saya macam tak berapa nak fair macam tu. Sebab lepas tu pula dia orang cakap online boleh hantar lambat sikit. So tak berapa nak fair lah pada saya untuk student yang face to face punya. So at one point saya kena bagi soalan yang agak mencabar minda. Macam tu. Orang dia KBKK. Okay, alright. Okay, sekejap saya. So nanti semua saya akan bagi tahulah next week sebab kamu 3 bulan kan, so boleh. Okay, chapter 1. Okay, kamu dah masuk Google Classroom. So assignment semua dihantar dalam ni. Assignment semua dihantar dalam ni, even exercise pun dihantar dalam ni. So basically exercise saya bagi dalam 2 kali lah. Nanti saya akan bagi tahulah bila. Menggunakan beberapa chapter ni. Saya hanya fokus chapter ni sahaja. Sebab I think kita buat 8 kali kelas. Okay. Kelas schedule 8 kali. Okay. Basically 32 jam lah. Tapi tak ada maknanya lah saya sampai 32 jam kan time puasa ni. Okay. So basically waktu raya tak buat lah. Waktu raya tak buat. Okay. So raya lah sakan waktu tu. Seminggu. Okay, lepas tu terus berderet lah kelas Tapi ada juga kelas yang saya rasa macam akan ada recording saja. That kind of thing lah Saya akan buat recording saja. Tak naklah terlalu berat sangat untuk korang juga. Sebab ni independent je. Okay. Alright, so saya akan fokus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapter. Okay. Alright. So nanti saya akan masukkan assignment semua sama kamu hantar dalam ni saja. Okay, ini chapter 1. Introduction to Entrepreneurship. Okay. Apakah itu entrepreneurship? Entrepreneurship adalah proses untuk seorang individu mendapat satu-satu peluang untuk buka dia punya bisnes lah. Based on resources yang dia ada. Ada orang dia tak boleh nak buka besar, ada orang limited cost dan sebagainya lah. Okay.
Tapi entrepreneurship ni dia lain daripada bisnes biasa. Entrepreneurship ni dia macam orang panggil satu innovation lah, satu business people tu dia macam kena berinovasi. Sebab sekarang ni macam kalau kita nak tengok memang banyak benda kreatif, bidang kreatif, influencer macam mana dia buat duit. Pemula dia naikkan follower, lepas tu dia buat produk review, lepas tu baru dia keluarkan produk dia based on dia punya content. Itu cara influencer sekarang buat duit. Even sekarang ni kat LHDN pun dah ada unit untuk influencer tax. Sebab tu bila kita tengok dekat TikTok, dekat Instagram dan sebagainya, memang penuh lah influencer ni. TikTok senang nak naikkan follower, saya tak tahu kenapa. Okay, entrepreneurship dia ada corporate juga. Basically corporate ni company yang besar lah. And then semakin banyak pekerja, semakin besar dan dia akan dipanggil sebagai corporate. Okay. Entrepreneurship dia proaktif, patut inovasi dan mengambil risiko. Kalau yang biasa dia macam wait and see, dia tak berapa nak innovate, this adverse lah. Macam government company lah, dia tak berapa innovate sangat. Kan, kalau kita tengok Tashengo kamu rasa dia entrepreneur ke konservatif? Tashengo, kamu rasa? Saya tak rasa Tashengo is a entrepreneur. Dia try to do many things lah. Dia buat RFID semua tak menjadi. Itulah saya rasa. Kenapa nak jadi entrepreneur? Satunya nak jadi bos sendiri, nak ada idea sendiri, lepas tu nak ada financial reward untuk diri sendiri. Ada orang dia kerja, lepas tu dia buat kerja part time. Itu pun entrepreneur jugalah, tapi side income punya entrepreneur. Okay. Characteristic of successful entrepreneur. Dia kena ada passion. Okay. Nak buat bisnes ni kena ada passion. Kamu kalau kamu pakai barang tu ataupun kamu memang suka pakai barang tu, for example like macam body scrub ke apa ke, kamu memang pakai benda tu, basically buatlah bisnes pasal tu ataupun barang tersebut lah. Lepas tu bisnes produk dan customer focus. Sekarang ni dulu masa sebelum social media, orang selalu buat produk yang tidak fokus kepada customer sangat, kan? Tapi sekarang ni apa saja customer punya problem, ada produk dia lah. Contohnya macam Daiso. Yang Daiso dia fokus kepada problem customer. Macam nak buat apa? Macam-macam lah dia punya repellent kucing lah, kan? Dia lebih kepada customer focus. So sekarang ni kalau kita nak buat bisnes, kita kena ada problem. Apa yang problem yang kita nak solvekan in terms of customer punya problem lah. Okay. Tidak give up. Fantasy despite failure. Tak give up. Ada orang dia give up. Macam Khairul Amin, macam mana dia buat bisnes. Masa dia start buat bisnes, dia dah keluar dah sambal nyet tu sebenarnya. Sebelum dia buat konten dekat Instagram, dia dah keluar dah sebenarnya sambal nyet tu. Tapi tak ada orang beli. So dia rugi 20,000. Lepas tu baru dia rasa macam personal branding tu sangat-sangat penting. Dan dia buka Instagram, dia buat video masakan beberapa minit. Sekarang ni dia selepas 4 tahun dia buat konten tu,
barulah dia jual dia punya produk balik. Barulah dia jual balik sambal nyet dia tu. Dan sekarang ni dalam masa 2 minit 10,000 habis. Dia macam tu. So tak boleh give up lah. At the point entrepreneur ni bukannya entrepreneurship ni bukan susah lah nak buat bukanlah senang mana yang buat bisnes ni. Execution intelligence, ability to fashion, macam mana kita nak letak idea kita tu untuk menjadikan dia bisnes yang berjaya. Itulah execution intelligence. Mitos-mitos pasal entrepreneur. Entrepreneur ada talent, memang dah lahir dah diorang dah boleh jadi entrepreneur. Tak semestinya. Okay. Sebab sekarang ni pun guna social media pun orang yang introvert, yang pemalu pun boleh jadi entrepreneur. Tak semestinya orang yang lahir dalam keluarga bisnes yang boleh jadi entrepreneur, tak semestinya. Ini mitos-mitos yang lain lah. Lepas tu karakteristik untuk successful entrepreneur, dia boleh moderate risk taker, dia tak boleh terlalu mengambil risiko sangat. Dia moderate je. Dia kena ada macam Khairul Amin after 4 years tu dia rasa memang dia dah start buat product review, macam ramai orang call dia, follower dia dah ramai, barulah dia ambil risiko untuk jual balik sambal nyet dia tu. Itu pandai memujuk customer, promoter, kreatif, visionary, ni semua karakteristik dia lah. Entrepreneur, gambler. Gambler ni macam orang main judi. Tak juga. Itu bukanlah mitos. Gambler bukan. Entrepreneur ni kalau nak buat sesuatu, dia kena tahu apa yang berlaku di sekeliling dia. Dia kena tahu ekonomi. Macam sekarang ni ada peperangan antara Rusia dengan Ukraine. Apa yang terkesan? Minyak terkesan. Bila minyak terkesan, semua benda terkesan. For example, harga barang naik. Sekarang segi bazar, beli kuih 3 biji RM3 rasa. Sangat mahal sekarang ni segi bazar. Saya tak tahu lah korang pergi bazar ke tak kan. Alright, lepas tu memang semua tu adalah bukan gamble lah. Dia bukan gamble. Dia terjadi atas dasar sesuatu yang terjadi. Macam sekarang ni ada isu orang Singapura masuk ambil minyak dan sebagainya. Itu adalah disebabkan harga minyak naik. Kenapa Singapura harga minyak dia naik? Sebab dia adalah salah satu negara Rusia yang Rusia tak suka. So dia naikkan harga minyak. Okay. Sebab tu harga minyak kita naik juga tapi tak begitu naik lah. Okay. So entrepreneur kena ambil tahu semua benda-benda tu, ekonomi, lagi harga barang, bazar berapa banyak stok nak kena letak dekat bazar Ramadan for example. Berapa ramai orang yang akan datang ke bazar dan sebagainya, itu kena ambil tahulah. Dia bukannya perjudian. Mitos yang ketiga adalah entrepreneur ni memang, orang bisnes ni memang dia buat untuk duit je, tak juga. Sekarang ni ada juga dinamakan social entrepreneur. Memang dia buat untuk social balik. Untuk untuk memberi balik kepada orang lain. Ada orang dia buat sebabkan dia rasa dia nak berbakti pada orang. NGO dia bukan entrepreneur. NGO dia bukan entrepreneur. Entrepreneur ni dia kena ada produk dan servis dia dan dia dapat duit daripada produk dan servis dia. Macam NGO ni dia
dia tak ada produk ataupun servis yang solid lah. Dia duit dia datang daripada donation. Maksudnya itu bukanlah. Entrepreneur mesti muda dan energetik, tak semestinya. Tidak semestinya dah. Orang tua pun boleh jadi entrepreneur. Tiada kata dah terlambat. Tiada. Kalau kita tengok kat sini, umur 23, 24, 25%, 22%, 26%, 25%. So lebih kurang sahaja. Contohnya macam KFC. Dia berjaya pada umur dia 50 lebih. Alright. Mitos yang kelima, entrepreneur dia suka popularity ataupun dia suka dikenali. Tak juga. For example like Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Google, Elon Musk for Tesla, tu semua relax je. Dia tak ada nak terlalu ke depan sangat. Tidak. Dia tidak. Dia relax je. Dia lebih kepada execution of the business idea lah. Okay. Ini adalah ciri types of startup firm. Yang pertama adalah salary substitute firm. Selalu company ni dia akan bagi sama rata keuntungan kepada semua owner dia ataupun founder dia lah. For example, founder dia ada 3 orang, so dia bagi sama rata lah. 150,000, 50,000 seorang, betul lah. Lifestyle firm, dia bagi peluang pada owner dia untuk mendapatkan sesuatu lifestyle, make a living at it. For example macam Tesla. Macam siapa nama founder dia? Elon Musk. Elon Musk dia buat produk dia sebab dia memang suka buat benda tu. And then dia pakailah dia punya kereta tu. And then dia suka rocket science and all. So dia selalu collaborate dengan NASA dan sebagainya lah. Okay, entrepreneur firm yang ini adalah company yang dia bawa produk yang baru dan juga servis yang inovatif orang panggil. Right. Okay. Ini demografi yang berubah lah dalam entrepreneur. Kebanyakan sekarang ni women entrepreneur dah semakin tinggi. Okay. Even kita pun dekat Malaysia ada banyak grant-grant untuk menolong ibu tunggal, asuri rumah dan sebagainya kan. Kalau kita tengok kat sini, 20.6% adalah di Malaysia adalah 20.6% adalah daripada women. Founder dia adalah women. Tapi saya rasa sekarang dah naik lah ni 2000 apa tahun ni kan. Saya tengok macam influencer ramai perempuan juga, especially makeup dan sebagainya lah, skincare. Okay. Ni kalau dekat Malaysia ni kebanyakannya SME datang daripada Kuala Lumpur dan Selangor lah. Johor agak banyak juga, 10%. Okay. Minority entrepreneur adalah, for example kalau kat Malaysia ni OKU banyak dapat grant business daripada government. Diorang adalah minority lah daripada entrepreneur. Senior entrepreneur dah ramai jugalah entrepreneur yang 60 ke atas yang dah dapat pick up dia punya business dengan bagus lah. Banyak jugalah orang tua yang jadi entrepreneur berjaya. Millennial adalah macam kita ni. Millennial adalah generasi kita. Okay. Millennial selalunya banyak juga buat business, jadi become entrepreneur. Untuk gen yang baru-baru, yang muda ni dia banyak influencer pun dia boleh buat business jugalah. Okay, semakin ke depan generasi semakin banyak entrepreneur.
kalau kita tengok sekarang kan. Sebab makin lama makin generasi tu makin rasa nak ada individuality, nak ada freedom. Kalau kita mak ayah kita dulu dia rasa dia boleh ikut sahaja sistem company. Sekarang pun company dia macam dah ada flexibility in terms of kalau ada side income, employee dia ada side income, dia tak berapa nak kisahlah. Sebab tu semakin lama organisasi semakin susah nak mencari employee yang betul-betul boleh mengikut sistem mereka lah, instead of diorang job hopping dan bertukar kerja, orang panggil kan. Ada innovation dan juga job creation. Okay. Economy impact. Apakah impactnya ada entrepreneur ni? Satunya inovasi semakin banyak lah. Dan inovasi ni memudahkan customer dia. Job, macam for example, macam sekarang ni dah ada mop dengan vacuum sekali. Kan? Senang kan? Senang buat kerja. Job creation, bertambahlah job creation. Tapi tak juga sebenarnya. So, sekarang ni macam banyak bisnes yang telah memakai mesin dan sebagainya kan. Sebabkan inovasi ni. Job creation still ada. Tapi depends kepada certain company. Macam Shopee still banyak lagi lah job creation. Tapi sekarang ni macam manufacturing dah kurang. Disebabkan inovasi mesin, AI dan sebagainya. Okay. Impact kepada community. Akan memudahkan hidup lah kepada customer. Productivity pun akan bagus. Sebabkan inovasi-inovasi produk yang telah ada di pasaran. Macam for example air fryer, lagi microwave, oven dan sebagainya lah. Kalau orang dulu dia kena potong kayu nak buat oven kan. Gitu. Impact on larger firms, many entrepreneurs have built their entire business model around producing product, service, help larger firm become more efficient. So basically, still inovasi-inovasi ni pun menolong juga company-company yang besar untuk menjadi lebih efisien dan efektif lah. Macam COVID ni telah memberikan 360 darjah punya turnaround. Basically like before this kita tak ada pun terfikir nak pakai online meeting and all kan. Sekarang ni dah boleh. Okay, so ni ada proses dia entrepreneur, nak jadi entrepreneur. Yang pertama adalah nak jadi entrepreneur, kena ada niat nak jadi entrepreneur. Yang kedua, kena ada successful business idea. Yang ketiga, daripada idea tu ke entrepreneur firm. Dan manage and growing the entrepreneur firm. So basically ni adalah akan di cover dalam chapter-chapter yang depan lah. Tapi saya tak cover semua. Saya cover yang penting sahaja. Chapter 1, chapter 2. Lagi. Salah. Chapter 1, chapter 2, chapter 4. Ni adalah benda-benda yang dipakai lah dalam business yang sebenar. Chapter 5. Chapter 6, industry, business plan. Semua chapter medium cover tu masuk exam lah. Ni yang macam chapter-chapter yang penting untuk menjadi SME lah. Ada certain things yang besar-besar macam franchising ni saya tak ajar lah sebab for me macam tak berapa nak relevan kan. Franchising ni company besar boleh lah. Yang ini Instagram marketing ni kalau kamu nak tengok-tengok lah tapi tak ada, saya tak ajar pun. Sebab kamu tak ada buat Instagram Ni ada mind map sikit. Chapter 2 ada mind map. Mana buku? Ni buku ni buku dia. Saya tak payah beli buku, semua ada dalam ni. Okay.
Tak sampai setengah jam pun. Faham tak saya ajar? Projek tuan kan? Projek tuan. Ada Baru mula kelas, tak apa. Kita tengoklah chapter 2 terus sebab saya macam nak ajar Canva tu makan 1 jam lah. Okay, Canva nanti saya bagi link. Kamu masuklah Canva tu. Link tu untuk Canva Premium. Sebab Canva saya Canva Education. So, sebab saya lecturer kan. Kau pernah masuk ke Canva saya sebelum ni? Ke tak ada? Tak ada Nanti saya ajar macam nak guna Canva. So, kalau kamu nak buat bisnes, boleh lah. Okay, opportunity. Okay, macam mana nak cari opportunity? Selalunya kalau saya ajar student, saya suruh dia orang buka Google Trend. Okay. Google Trend adalah satu platform untuk kita nak tahu benda. Kataan apa yang orang tengah cari. Okay. For example, kalau kita ada bisnes, kita nak buat bisnes kan dekat Malaysia, ni kena okay. Ni kena ubah lah ni kalau kat Malaysia saja. Dan kita nak jual brownies. Ni baru nak panggil idea lah. Idea nak jual apa. Okay, brownies ataupun raya cookies. Kuih raya lah senang. Bisa kuih raya lebih. Okay. Lagi satu kita rasa macam nak jual lemak for example. So ada 3 benda yang kita nak jual. Okay. Untuk warna biru brownies. Kita tengok dekat area sini. Paling tinggi adalah untuk 2021 paling tinggi dia start dengan kuih raya dulu. Tapi sekarang ni kalau kita tengok kuih raya tengah naik. Selalunya saya akan fokus kat area sini lah. Kan? Saya akan fokus area sini. So, kalau tengok kuih raya tengah naik. Brownies dengan apa lagi satu ingat. Lebih kurang sama je. Memang. So saya akan jual kuih raya. Tapi kuih raya kalau kita tengok dia punya trend, dia hanya waktu ni adalah waktu raya lah ni. Tapi lemang dia akan naik mencanak lah pada waktu raya. Ni raya ni. 9 Mei ni raya 2021 lepas. So waktu raya kalau kamu betul-betul nak jual waktu time raya tu jualah lemang. Tetapi kalau waktu dalam macam kamu target nak jual hanya macam even before 1 month before raya. 1 month before raya time Ramadan tu kamu jual lah kuih raya. So kita tengok trend dia. Tapi trend tengah naik lah sekarang. Sekarang ni waktu Ramadan kuih raya dia akan naik. Tapi kita boleh project lah kat sini untuk raya sahaja. Untuk waktu raya memang lemang dia naik. Sekejap je dia naik, lepas tu dia turun balik. Turun dengan mendadak pula tu. So, kamu dah tahulah nak jual apa. Ini antara macam cara-cara nak macam nak jual apalah pada waktu yang tertentu. Okey. Kalau kita tengok kat sini pula orang Kelantan paling banyak cari brownies. Orang Kelantan, dia paling banyak search for brownies. Kalau lemang tu tak sangat, kuih raya tak sangat. Kalau kita rasa nak fokus pada kuih raya sajalah, saya buang yang ni. Saya buang ni. Okey.
kuih raya. Tapi trend dia tengah naik lah. Dia fokus pada satu je. Walaupun dia naik tapi dia tak adalah dia naik dengan agak gradually lah. Saya rasa waktu puasa. Kita boleh agak lah dia akan jatuh juga selepas raya. Okay. So Kedah orang Kedah paling banyak cari kuih raya dalam Google. So kalau kat sini kalau kita tengok apa yang diorang cari, dan kita tak tahu kuih raya apa yang kita rasa macam kita nak jual kan. Kuih raya yang mana satu, tak nenas ke, apa benda ke kan. Sekarang ni kita boleh tengok kat area sini pula. Nombor 5 yang dicari adalah Cadbury. Ini disebabkan saya rasa Kak Roami ada buat SSP itu. Okay. Florentine. Ini antara yang popular lah. Kuih raya tradisional Melayu. Saya tahu ni saya nak buat kuih buah pinggang. Saya tak tahu lah korang tahu ke tak? Tahu tak? Pernah makan tak kuih buah pinggang? Tak pernah, tak tahu kuih tu. Dia macam nama lain. Memang nama dia kuih buah pinggang. Korang tengok macam ni. Pernah makan tak? Oh, dia macam kacang gitu. Dia macam kononnya macam buah pinggang. Tak pernah. Tak pernah madam. Tapi setiap tahun saya buat kuih ni, Rasa dia memang rasa kacang lah. tak ada kacang pun. Dia rasa dia dalam ingredient dia ada biskut Mary, ada cornflake. So dia sedap lah. Lepas tu yang ni akan habis dululah siapa yang beraya rumah saya. Gitu. Benda? Macam rasa cookies ke? Dia rasa cookies lah tapi memang sedap lah. Memang sedap. Dan kuih ni kuih-kuih tradisional macam kuih sampan. Tahu kuih sampan? Kuih sampan tahu. Ni kuih sampan. Ni kuih lama lah ni. Kuih lama lagi kuih apa? Mama Carey's. Mama Carey. Mama Carey susah sikit nak buat. Yang atas tu. Dia punya atas tu kan Mama Carey. Ni kuih orang sekarang tengah cari kuih-kuih tradisional lah. Saya perasan lah ada demand untuk kuih-kuih tradisional sebab diorang dah bosan kuih yang biasa nak sama je kan. Tak nenas. Lagi kuih apa yang lama? Kuih Mazola. Melanding. Sama tu. Kan tak dia beri kuih baru. Kan? Tak bagi kuih baru. Ni kuih Mazola, biskut Mazola. Biskut kacang. Sedapnya. Apa pula. Tak lama dah ni. Kan. Tapi saya perasan lah Cadbury dia ada jual. Lepas tu dia letak resipi dia tu kan. Ada. Florentine tahu kan? Florentine. Susah sikit dia buat dia. Florentine dia kena, saya selalu beli dengan kawan saya, dia buat Florentine memang sedap lah. Florentine yang jenis macam ni. Kan? Sedap. So saya kalau nak student saya tahu apa dia orang nak jual, saya selalu suruh dia orang buka Google Trend lah. Google Trend. Macam ni kan. Kalau nak jual lemang pula, kita tengok lemang kan. Kalau kita nak jual lemang pada waktu raya sahaja. Tapi office saya sehari ada orang jual lemang, tak tahu kalau ada jualan. Lemang pun saya rasa ada beberapa jenis juga kan. Ada lemang lerek. Siapa pernah makan lemang lerek? Kat Gombak ni ada satu lemang lerek, dia popular. Dia pakai daun lerek, dia bukan pakai daun apa tah, daun ni selalu pakai tu. Daun pisang. Lemang Tok Ki Banjir, lemang daun lerek kan. Tengah trending ni. Saya pernah makan lah lemang lerek, memang sedap. Dia lemang daun lerek ni memang sentiasa ada je lah dekat Gombak tu. Mau tengah cari lemang. Tak tahulah daun ni tu macam ada rasa lain sikit. Lemang Tok Ki ni saya tak pernah rasa. Lemang Tok Ki? Orang Selangor lah boleh. Orang Selangor KL.
Wah, ini trend. Bila ni? December. Apa benda dah dia orang cari. Ni semua adalah apa? Ada mungkin viral kot. Itu yang macam all podcast tu. Negeri Sembilan lemang lah. Betul. Saya paling suka lemang Negeri Sembilan lah. Yang jual tepi jalan air Tampin tu kan. Sonok lah tengok. Ni observing trend, lepas tu solving problem, finding gap. Selalunya kat dalam ni pun kita boleh tengok lah apa yang diorang cari. Ni macam customer punya demand lah juga. Lemang near me, lemang delivery. Korang pun ada cari delivery ke. So kalau kita rasa macam ada orang cari lemang delivery, kita bolehlah tambah sikit dalam servis kita delivery. Rendang, ada lemang kalori ni memang diet ni. Ada orang dia buat lemang yang tak pakai santan. Saya tak tahu lah apa rasanya. Kan? Sebab nak demand, nak penuhi demand. Kalau lemang kalori ni selalunya orang yang nak diet. Itu problem dia orang. Lemang katun ni. Benda merepek dia ni. Lemang perut hitam pun ada Ada lemang yang dalam apa nama tu orang panggil tu. Apa dah dia kecil-kecil je tu. Saya dah lupa ada letak dalam apa orang panggil macam ada tumbuhan tu. Tumbuhan dia apa nama? Perut kera. Perut kera. Pun sedap juga. Kawan saya suka buat. Kalau raya je bagi. So basically like that lah. Ekonomi, kena tahu trend ekonomi. Macam kita boleh cari juga dalam ni. Emas. Harga emas sekarang. Macam harga emas hari ni. Tengok harga emas. Saya main emas ni. Saya main pakai Gap. Bukan Gap, pakai ETP. Saya tak tahu korang ada public gold ke tak. Tapi saya akan tengok setiap hari harga emas. 265 per gram. 265. Turun lah. Tapi Habib jual dia sentiasa orang masuk je, penuh je. Saya tak faham kenapa. Emas tengah naik pun orang beli. Itu naik 281. Harga emas ni dia boleh memperlihatkan ekonomi dunia lah sebenarnya. Waktu sekarang ni tak naik sangat dah. Saya sudah okey sikit kot Rusia dengan Ukraine. Daripada sini dia tahu war dah tak sangat lah. Okay je. Itu sampai 281 tu memang tengah bedil lah tu. Dia tengah bedil apa? Ukraine. Okay. Selalunya macam itulah social, ni kita boleh tengok daripada Google Trend pun. Teknologi, kalau kita nak jual teknologi, apa yang orang selalu, macam kalau ada juga macam saya jual template, orang panggil advertisement. Template, ni orang yang jual digital, barang digital lah. Sekejap. Apa dia tak ni? Template ads dengan journal. Ada orang dia jual journal template. Journal template naik. Ni orang yang digital lah. Digital. Kadang-kadang dia orang jual, kalau kita tengok kat Shopee kan. Saya suka jual benda, saya memang jual lah tapi bukan dekat Shopee lah. Saya jual dekat Etsy. Okay. Tapi saya jual template. Okay. Template ni digital, barang digital ni tak perlu nak cuba kita nak produce sendiri je lah menggunakan creativity. Lepas tu kita letak dia sistem tu akan sendiri auto bagi dekat customer yang dah bayar. For example macam journal lah, business template. Kita tengok dekat
kat Shopee pun ada orang jual tu business. Online printing, not printing, journal. Student saya dia sekarang ni dia banyak jual. Kalau kamu nak tahu yang under Grab dia jual apa, ni kelas saya ni yang Trackweek. Masuk IG atau website, saya ada website, saya ada IG. Ni dia orang jual sekarang. Ada jual dumpling, ada jual madu. Saya pun tak tahu kenapa dia orang nak jual madu. Nak buat komplit madu ke, tapi RM30 mahal. Dia jual pakaian, bawal. Ni sebab nak raya ni. Kalau rasa nak beli daripada dia orang, bolehlah masuk dalam. Okay. Digital, apa tak digital. Okay. Selalunya benda-benda digital macam SPSS. Kenapa tak boleh cari? Masalah Shopee ni. Sekarang ni dah ada TikTok business Korang main TikTok tak? Main TikTok tak? Tak. Ada tapi tak adalah aktif sangat. Just tengok je lah Sekarang dah ada TikTok business Dia boleh beli terus daripada situ. Ni macam, ni contoh-contoh apa nama tu, software ataupun digital barang Korang boleh beli lah ni. Sebab kalau korang nak buat FIP, nak pakai SPSS nak beli je daripada Shopee. Even Zoom ni pun saya beli kat Shopee. RM40 3 bulan. Murah. Macam-macam ada kat Shopee ni. Tapi kena tengok dia orang punya review lah. Saya akan pilih review pembelian yang paling banyak lah. Macam ni RM17,000 Di sini kita boleh tengok. Ramai tak punya review. Ni semua, ni pun antara research yang boleh digunakan lah. Apa nama tu, untuk menjual sesuatu. Tapi jualan di Shopee ni dia kena banyak main harga lah. Dia berapa ringgit ni? RM5 ke RM6. Instant redeem send full time. Full time? Oh, dia tak ada ni. Dia tak ada expired. Mana dia punya ni? Rating. Oh ni Senang nak guna. Servis pun cepat. Hari ni beli terus dapat link. Info laman cuaca. Kenapa tiba-tiba kat ni? Tapi kadang saya tengok ada orang komen merepek-repek lah. Itu letak gambar kucing dia. Padahal ni ini jual space lah. Dia nak dapat coin je. At one point kena ada polisi tu lah. Polisi memblok komen yang merepek-repek ke saya lah. Macam ni. Kan? Saya digital lah. Tapi rasa Shopee dia tak ada sistem yang ada auto tau. Macam dekat Etsy, kalau kita jual digital product, once customer beli je dia terus bagi. The system tu bagi terus dekat customer tu. Kalau Shopee kita kadang-kadang kena hantar email kat diorang, kena rajin tengok chat lah. Hantar email kat diorang, lepas tu diorang akan hantar email. So it's not auto. Lepas tu saya tak guna Shopee. Okay. Alright. Itulah saya tanya kamu, kalau kamu ada bisnes, saya masukkan sekali dalam ni. Tapi sebab korang tak ada bisnes, so tak apalah. Sebab ada certain budak-budak BBM, dia ada bisnes. Okay. Alright. Saya ni saya tengok lah. Political action, regulatory changes. Macam sekarang ni Rusia dia jual pada musuh-musuh dia dengan menggunakan duit dia, rubel. Sebab tu sekarang ni US punya minyak naik macam nak gila. Okay. Macam mana nak ada bisnes yang bagus, kita kena solve problem customer. Okay, tu satu.
Lepas tu kena pandai cari gap dalam marketplace. Macam Google Trend tu adalah dia ada gap. Sini tak ada. Digital produk macam tu susah sikit. Kita cari baju kurung. Baju kurung dengan samping. Betul ke sekarang? Samping ni selalu lelaki tak beli sangat. Lelaki pakai waktu ni je lah. Pagi tu tak gambar tu buka samping. Baju kurung lah. Corak organik. Apa maksud corak organik? Ni banyak orang cari corak organik ni. Apa benda ni corak organik? Ni antara problem customer lah. Dia nak cari corak organik. Apa yang corak organik ni? Oh ni. Benda apa organik? Yang image. Tumbuh-tumbuhan ke apa? Oh macam ni. Pelik eh. Oh tumbuh-tumbuhan lah. Okay. Tak tahu pula saya. So antara sekarang ni yang suka main trend adalah Google Trend dengan TikTok. TikTok dia punya business model dia adalah trend. Kalau kita tengok sekarang ni trend TikTok yang duk joget-joget pakai filter tu. Bukan. Duk buka-buka baju pakai filter. Kurang. Sekarang trend sekarang saya nampak dekat banyak kat FYP TikTok. Okay. Okay. So untuk jadi entrepreneur kena ada industry experience. Sebab tu kalau student dia cakap dia nak belajar dia nak kerja dulu baru nak buat bisnes, memang saya rasa tak ada masalah. Bagus sebenarnya. And social networking sangat penting. Kena ada networking dengan kita punya kompetitor. Creative, cognitive factors. Cognitive factor ni adalah kena ada sixth sense. Sixth sense yang mengatakan, for example, harga emas jual jatuh. Kena ada sixth sense tu lah. Orang cakap ni macam gamble sikit. Tapi sixth sense ni dia akan datang lepas entrepreneur tu dia dah jadi entrepreneur dengan lama lah. Dia macam dah boleh agak. Dia orang panggil lah Social networking kena ada. Selalunya masuk dalam satu grup. Sebab tu bila nak cakap kan, macam sifu-sifu, kalau kamu tengok sifu-sifu bisnes kat luar sana, macam Azizah Osman, Sifu Bat, Irfan Hairi. Apa yang diorang buat selain daripada memberi orang panggil apa tu? Servis Ailio orang panggil. Kan? Menjual Ailio orang panggil adalah networking. Sebab tu orang bisnes dia suka masuk benda-benda ni. Disebabkan bila diorang masuk dia akan jumpa lah orang-orang business minded ni. Kadang-kadang ada juga yang memang dah company yang besar-besar. For example dia nak buka lobby kecil dekat area rumah dia. So dia masuk seminar marketing ni. Dia jumpa sifu ataupun orang panggil otai lobby yang besar di dalam tu. So that kind of networking lah. So kadang-kadang ada orang bisnes memang nak dengar lah. Memang nak belajar lah daripada sifu marketing ni. Tapi ada orang bisnes dia hanya nak masuk disebabkan network. Network tu penting. Kalau tak masuk seminar, basically agak boleh je nak cari dekat Facebook. Selalu Facebook dia menggunakan, kalau nak cakapkan strategi marketing dia adalah menggunakan Facebook group. Facebook dia ada group. Bila ada group tu kita
kita boleh tahulah dia punya networking kat situ. For example, group. Saya ada group apa? Masuk group apa lah? Saya masuk group kucing lah. Saya cari kucing. Tapi kita boleh tengok lah. Dia jual kucing macam mana. For example, kalau saya nak jual kucing nanti, mana group kucing lah tu? Marie Kondo. Kucing. Kucing Morakit Islam. Alamak, tak masuk ni. Mana tu grup kucing saya tu. Kucing free adopt stray cat. Saya mencari kucing, saya masuk. Tapi saya nampak lah macam mana dia orang main dengan harga. Breed, kucing breed baka bagus. Harga around 1,000 ke 1,000 ke 2,000. Breed baka bagus ada set. Ada set breed tu. Tu boleh cecah 2,000 ke 3,000 macam tu lah bang. Saya perasan lah. Ada breed yang kacuk. Macam Munchkin kacuk dengan British Shorthair. Harga dia murah sikit. 1,000 ke bawah. Saya perasan lah. Saya nampak lah harga dia macam tu. So selalunya orang cari pure breed lah. Breed BSH kahwin dengan BSH. Macam apa, British Shorthair, warna kelabu. British Shorthair ni dia ada 3 warna. Warna kelabu, warna oranye dengan warna kelabu putih. Warna blue je. Blue tu kan. Yang warna kelabu dia baca ada tompok-tompok putih, itu yang paling mahal. Yang kedua mahal adalah warna oranye. Yang ketiga tu yang blue tu. Dia tak mahal sangat. So saya perasan lah macam tu kan. So untuk orang-orang yang bermain Facebook, memang akan masuk join business lah. Business people dia akan join Facebook group lah. Tapi Facebook sekarang ni dia punya saham dah menjunam jatuh. Sebab sekarang ni TikTok dia dah take over kan. TikTok yang pertama, yang kedua itu kan. TikTok yang dah nak naik. Sebab tu macam Facebook, Instagram dia di bawah satu company lah, itu Meta tu yang bawah Mark Zuckerberg. Instagram sekarang ni dia orang fokus. Tapi sekarang TikTok dia dah buka TikTok business. Memang makin ke laut lah. Even Shopee pun dah start rasa terancam apa dia. Creativity, teknik brainstorm, lepas tu buat focus group, internet search. Macam itulah kurang. Dah habis chapter 2. Okay. Alright, settle 1 jam. Okay. So next week saya akan bagi semua exam instruction. Okay. Lepas tu saya akan ajar macam mana nak buat Canva. Dah guna Canva tak? Pernah. Oh pernah. Kamu guna untuk apa? Terror sangatlah. Kamu guna untuk apa? Untuk buat slide. Oh, untuk buat slide. Senang pakai Canva. Dia lebih banyak variety sikit. Sekejap saya buka satu ni. Fabric Arts. Okay. Alright. So yang ni secara saya ada beberapa kelas. So nanti saya akan masukkan kamu. Sekejap saya bagi link jap. Ni dah. Mana link. Cari kelas. So bila kamu masuk yang ini, kamu akan dapat premium lah. Tapi dengan syaratnya bila kamu masuk link saya ni, dia akan suruh kamu sign in menggunakan Gmail kamu lah yang ada Canva. So bila kamu dah masuk menggunakan link tersebut, nanti korang tekan kat area sini. Okay. Lepas tu nanti dia ada personality dengan Interact with Ads lah, EA. So tekan EA ni dulu, baru boleh dapat premium. Okay. Premium tu maksudnya semua benda boleh buka lah.
Dah tak ada dah orang panggil apa nama tu. Yang semua-semua tu lah. Ni semua student saya boleh guna. Diorang guna saya punya Canva. Kamu boleh guna Canva ni selama-lamanya. Tak ada masalah. Saya okey sahaja. Dia akan ada selagi mana saya lecturer lah. Sekejap. Invite. Ni copy. Okay. Kamu nak guna untuk buat assignment, nak buat business atau pulang. Buatlah. Sebab saya buat business menggunakan Canva. Saya punya projek-projek semua dalam ni. Banyaklah berbelambar. Okay. Alright, so itu sahaja. Selamat berbuka puasa. Lambat lagi sebenarnya. Okay. Kan, saya tak tahu saya nak masak hari ni. Okay, itu sahajalah ada apa nak tanya tak? So far tak ada. Tak ada Alright. Okay. Itu sahaja. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Madam. Okay. Selamat berbuka. Nak buka. And